محمد وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada petang ini, petang hari Jumaat lepas asar, waktu Fatimiyah, waktu yang Siti Fatimah mengatakan inilah waktunya menurut ayahandaku, iaitu apa? Waktu istijabah doa. Maka hari Jumaat sepanjang hari daripada subuh sampailah ke maghrib, kita kena perbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diharapkan bertepatan doa dan amalan kita itu pada waktu istijabah. Dan waktu istijabah tu berbagai-bagai riwayatnya, apa yang diperpegang oleh Siti Fatimah ialah lepas asar ini, ya. Jadi syukur pada Allah Taala, setiap kali lepas asar kita dapat kuliah, mudah-mudahan diterima Allah Taala dengan pengisian waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan sesi petang kita ini adalah untuk di Persatuan Bapa Singapura yang dah lama saya tak dapat hadir ke sana, ya. Mudah-mudahan diparingi waras semua orang sana dengan keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan selamat tabah, walaupun nanti satu hari mungkin wallahu alam, tak karam tak tidak kan. Katanya akhir zaman kan macam-macam akan berlaku tempat-tempat yang akan karam, termasuk Singapura. Wallahu alam, kita pun tidak tahu. Mudah-mudahan dapat selamat, dapat beribadat kepada Allah Taala walau apa pun dijadikan oleh Allah Taala, kita dalam selamat. Karam tak karam, jangan sampai iman kita yang karam, ya. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 80. Sampai hingga akhir, kemudian barulah ditimbuskan tanah. Baik. Bab tentang kuburkan mayat, ya. Maka orang sudah meninggal dunia, mayat tu dikubur. Ini cerita lebih daripada untuk kita sendiri mengalami, iaitu apa? Bab kita akan dikuburkan setelah kita jadi mayat dan kita akan disoal dalam kubur. Itu lebih tepat lagi, ya. Lebih tepat lagi. Nah, kemudian barulah ditimbuskan tanah ke dalam kubur kita. Baik, ya. Diturunkan tanah sedikit demi sedikit dengan perlahan-lahan. Apabila kubur itu telah diratakan, maka hendaklah orang ramai yang hadir tunggu sebentar di kubur untuk membaca Al-Quran sambil memohon istighfar untuk si mayat. Betul. Baca Quran, baca apa? Kalau ditarik, mereka baca betul-betul 30 juz Al-Quran. Mereka baca satu orang satu juz, mereka setengah jam aja dah habislah. Lebih daripada 30 orang, ratusan orang. Maka bacakan. Kalau kita paling-paling tidak, lepas kebumikan mayat, lepas orang baca talqin, kita bacalah yang imam bawa kepada talqin tu, bawalah tahlil ringkas. Paling tidak 3 kul, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, ayat kursi, sedikit baca zikir untuk memberi bantuan kepada si mayat itu. Ketika itu juga dia dah dapat ujian, ketika itu juga dia boleh dapat bantuan. Dia dah kira orang mati dah, dia kira orang alam barzah. Kalau masih hidup-hidup kita baca, kadang dapat, kadang dia memang semua dapat juga, tapi masih hidup dia tak rasa. Ketika sudah mati, ketika itu dia dapat dirasa. Turunkan tanah perlahan-lahan. Saya pakai alat, jangan pakai tangan. Setengah orang pakai tangan, angkat sikit. Umpamanya lah orang tertentu kalau mati, dia angkat sedikit. Wah, ramainya orang angkat tanah tu sampai tinggi tanahnya, sampai penuh. Tak, bukan begitu. Tidak bagus, tidak afdal. Sayugianya pakai alat. Alat apa? Cangkul ke, pongkis ke, apa ke. Asal jangan kalau pakai sekarang pakai mesin pun boleh lah, cuma kurang tertib sikit lah. Kalau mesin tu macam nak korek lubang jalan raya saja, macam nak bikin longkang je gitu, ya. Macam nak bikin longkang, maka janganlah pakai apa tu namanya, JCB. Kita bilang jengkorek, jentera pengorek, disebutnya begitu, ya. Kalau boleh jangan pakai itu. Kalau tidak, apa nak buat, ya pakai juga. Namun pakai alat lebih afdal daripada pakai tangan semata, ya. Turunkan tanah. Mohon istighfar untuk si mati dan mendoakan baginya agar dikurniakan Allah Ta'ala ketetapan, kerana pada ketika itulah ia sedang menghadapi ujian, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi SAW, ya. Minta sebab itu ketika talqin mayat, habis talqin mayat kan, maka apabila datang kedua malaikat menyoal kepadamu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu gentar, kerana keduanya adalah makhluk Allah seperti kamu juga.
Apabila ditanya keduanya akan kamu, maka jawablah dengan lisanmu yang fasih, dengan i'tikadmu yang sahih, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi, terus sampai habis. Kemudian dah habis sekali disebutkan sabbatakallahu bil qawli sabit, sabbatakallahu bil qawli sabit, sabbatakallahu bil qawli sabit, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu penutup talqin, kita baca minta Allah Ta'ala tetapkan kau, Allah Ta'ala tetapkan kau, Allah tetapkan kau tetap atas imannya, tetap jawapannya, tetap takwa kepada Allah Ta'ala, tetap mengetahui dia hamba Allah Ta'ala, Allah Tuhannya, maka tetap jawapannya, ya. Kita mintakan untuk si mati, ya. Baik, dia sedang menghadapi ujian, ya. Kubur tu kalau kita tengok, tanpalah kita sebut soal malaikatnya, tanpa kita sebut apa tak dapat jawabnya, tanpa kita sebut pentungnya, tanpa kita sebut siksanya, fizikal kubur tu saja menakutkan. Banding dengan rumah dia, sekecil-kecil rumah pun, ada dinding, ada tembok, ada lampu, ada ruang lah. Kubur tu lah ruangnya, sekujur badan dia tu sajalah ruangnya. Kubur tu saja dah sangat-sangat menakutkan, satu pandangan yang sangat menakutkan. Baik daripada tinggal dalam rumah, tinggal dalam situ dan tak boleh bergerak, dan ditinggalkan dewean dalam kubur, sendirian dalam kubur, tak seram tak? Jangan cakap malaikatnya, jangan cakap pukulnya, jangan cakap soalnya. Dia masuk dalam kubur, badan dia masuk kubur tu satu yang mengerikan, satu yang menakutkan. Ya, satu yang mengerikan, satu yang menakutkan. Tinggal masuk dalam kubur, ditinggal sendirian. Allah. Kalau tanpa sebut malaikat, tanpa apa, kita okeylah masuk kubur, tak ada malaikat lah umpamanya, malaikat tak tanyalah umpamanya, malaikat tak tanya kau lah umpamanya pasal kau dikasih can lah, tak tanya malaikat ke apa, tak ada impit lah, okeylah. Kubur aja gitu masuk, nak tak agaknya? Ya tak nak. Sekarang ni kita, kalau kita ni orang galikan kubur, masukkan kita baring dalam sana satu malam aja, nak tak? Ya tak nak. Kalau sekarang kita tak nak, dah mati pun kita tu juga yang tak nak, kita juga yang dimasukkan dalam. Cuma ketika itu dah tak boleh cakap, ketika itu dah tak boleh nak ronta, ketika itu dah tak boleh nak lari, nak tak nak, di situlah jasad kita ditaruhkan menjerit-jerit, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Kita kan ada lagu jangan tinggal daku, jangan tinggal daku, padahal kau yang meninggalkan dia. Dianya masih ada tunggu kita dalam kubur. Allah, dianya masih tunggu dalam kubur, dia tinggal itu. Apalagi ada malaikatnya, apalagi soalnya, apalagi ada seksanya, apalagi ada bahayanya kalau tak dapat jawab, ya. Baik, yakni si mayat itu sedang disoal oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir, yang merupakan ujian besar bagi si mayat yang sedang di dalam kubur. Menurut sebuah cerita, kedua malaikat itu akan menanyai si mayat itu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Orang yang dikurniakan Allah Ta'ala ketetapan di waktu itu akan menjawab, Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku. Akan tetapi orang disesatkan Allah Ta'ala akan bingung dan ragu-ragu, sebagaimana keadaannya di waktu hidup di dunia dahulu, penuh dengan keraguan dan kesesatan, ataupun senantiasa meringankan perintah-perintah Allah serta melakukan segala larangannya. Maka dia akan berkata, aku tidak tahu. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa hadis yang sahih. Maka ketika itu pula kedua malaikat tadi akan memukulnya, menyempitkan kuburnya, serta memenuhi kubur itu dengan berbagai-bagai azab dan siksa. Menyempitkan kuburnya, maknanya kubur itu belum cukup sempit, ada lebih sempit daripada itu. Yang kita nampak gelap gitu, sendirian itu, lubang liang lahat itu belum sempit. Ada lagi sempit sehingga kan apa, rusuk kanan pergi ke kiri, rusuk kiri pergi ke kanan, berselisih begitu, berselisih gitu. Tak cukup tu dengan azab dan siksa. Marrabbuka wa man nabiyuka, tak dapat jawab. Ada dah mati 300 tahun sampai sekarang belum dapat jawab. Ada yang dah 30 tahun mati belum dapat jawab. Fir'aun tu dah 3000 tahun mati sampai sekarang tak dapat jawab. Semua ditanya juga dan tak dapat jawab. Kerana apa? Tidak kenal Tuhan, tidak kenal Nabi, maka tak dapat jawab. Terus bertukar kuburnya tu menjadi oven. Dia alaskan dengan alas api, dindingnya api, tutupnya api, semua sendiri dekat situ menjerit-jerit. Allah, dengan dah tak ada cerita lagi, ya. Kata dunia dikasih can Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah nasib kita. Dunia dikasih can Allah Taala untuk menebus diri kita punya kepayahan di akhirat. Kubur masuk aja, mati saja dah terus masuk dalam real punya. Ibarat budak kalau masuk dulu, kita masih sekarang Singapura ada NS tau. Nak masuk NS tu, officer tengokkan aja. Sebelum masuk NS, pergi seminggu 2 minggu, maknya masakkan bubur kacang lah, masak apa, anak aku dah nak masuk army camp.
Pada hari army camp pun maknya bawakan epok-epok lah, kasi makan lah, posien tengok. Masuk aja maknya bye-bye, tutup aja, baris terus. Baru masuk, baju tanggal, kepala botak, terus gitu, ambil nombor, ambil apa, semua dah tak ada cakap, tengking aja terus. Officer punya cara, lagi budak-budak baru masuk semua, dah balap, lari, mau tak ada. Mak, mana epok-epok mak, nak mana undi-undi mak, tak ada lagi. Tadi apa, officer tengokkan aja, masuk aja lain bicara. Malaikat kita kat dunia, masuk aja lain bicara, dah urusan alam barzah, dah the real life over there. Yang kau belajar selama ini, siksa kubur, tentang neraka, tentang syurga, tentang alam barzah, tentang malaikat, tentang akhirat, dah real nampak depan mata, dah haqqul yakin. Baik dari sekarang kau sudah ada yakin, kau sudah ada paling tidak ilmu yakin. Ilmu yakin, dengan ilmu kau dapat keyakinan. Nanti satu hari kau akan nampak ainul yakin, orang masuk dalam kubur. Apabila kau sudah haqqul yakin, macam mana kau nak nafikan ketika itu? Betapun kau tidak ada ilmu yakin sekalipun, ketika kau dah masuk dalam kubur, sudah jadi haqqul yakin, yakin yang sebenar-benar yakin. Lepas itu orang kubur kalau bilang sama kita, engkau orang yang masih beramal tapi tidak berilmu. Kami sudah berilmu tapi sudah tidak beramal. Mereka berilmu, dah tak payah belajar. Bab kubur hari ini kita akan buka muka surat sekian, muka nakir akan tanya, tak ada lagi, dan betul-betul muka nakir depan mata engkau. Nanti mayat akan dipukul oleh malaikat, dah tak ada lagi akan dipukul. Betul-betul rasa dipukul ketika itu, ya. Allah, tobat pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan derhaka kepada ibu bapa, jangan derhaka kepada suami. Itu semua tu jalan untuk mendapat murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat akan ditanya, siapa Tuhanmu? Dia tanya semua. Kalau kita yang nyembah Tuhan, yang hadap kiblat, kan tahu Kaabah kiblatku, dan patuh hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, sekarang ini kita sudah ibadat, sudah tahu kenal kiblat. Masa kita bujang daripada akil baligh sampai sekarang, kita ngadap kiblat full ke? Kita mempertuhankan Allah Ta'ala full ke? Kita mempernabikan Nabi Muhammad full ke? Kalau tidak, baik sekarang kau taubat. Isi top up yang kosong-kosong yang di bawah itu, yang masih usia kita remaja, yang kita derhaka kepada Allah Ta'ala. Taubat, filap segala kosong-kosong kita yang di bawah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana boleh jadi akhir-akhirnya ini kita taatlah pada Allah Ta'ala. Memang dipandang akhirnya selamat, yang lainnya selamat sebelumnya. Tetapi Allah Ta'ala kalau nak cek, nak soal yang sebelumnya, boleh ditanya tak? Umur kita dah 50 tahun, baru the last 5 years saja, 5 tahun yang kebelakangan ini saja taat. Yang 45 tahun dulu nak diam-diamkan saja ke? Sedangkan di akhirat akan ditanya daripada hari lahir kita, daripada akil baligh kita sampai hari akhir hayat kita, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik semak dosa-dosa kita yang silam, baik taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala waktu kita masih jinggaronya, waktu kita masih lagi macam Sequoia Chicago-nya, semua tu taubatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sequoia Chicago tak apa tahu. Sequoia tu kayak sakai lah. Sakai, bukan sakai kita, sakai Chicago. Orang Chicago tak Sequoia pun teruk. Ini orang tua dia ni kayak Sequoia Chicago, sakai Chicago. Orang Chicago aja dah orang putih lah. Orang kita kan tak berkenal orang putih, ya. Orang putih kalau tak sakai je dah teruk, ni sakainya orang putih lagi teruk agaknya. Jadi orang kita pula pandai, orang kita sebutkan dia ni kok kayak Sequoia Chicago. Begitu, ya. Jadi zaman kita masih tentang pising-pising begitunya, ya. Taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta ampun pada Allah Ta'ala, ya. Masih zaman-zaman masih muda remajanya, masih zaman tengah di universitinya, bikin benda yang tidak-tidak, masih zaman duduk di college-nya, masih di asramanya, amboi, ingatkan semua tu dah lepas. Masih dalam catatan kita, minta ampun pada Allah Ta'ala, taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kau selamba je macam dah baik sekarang, bagus, Alhamdulillah kau dah baik sekarang, syukur, Alhamdulillah. Namun jangan lupa kita hamba Allah. Allah Ta'ala ada simpan rekod kita dari zaman dulu sampai sekarang. Taubat pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah minta ampun sama Allah Ta'ala dengan sebenar-benar minta ampun, taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Maka apabila sudah dapat jawab soal 55, ada satu soalan lagi, soalan cepu mas, yang kalau tak dapat jawab habis semua itu. Iaitu ditanya, apa engkau tahu tentang lelaki ini, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berakhlak macam akhlak Nabi, yang patuh cakap Nabi, yang sayang Nabi, yang cinta Nabi, yang tahu tentang Nabi, insya-Allah dengan ilmu pengetahuannya dan kecintaannya itu, dengan hatinya dia dapat jawab. Ketika itu jasad dah mati tapi hati masih hidup kan, maka hati itu yang akan dapat jawab. Namanya Sayyidina Muhammad, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
namanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Qusay. Terus disebutkan namanya apa, bin Qusay bin Kilab, disebutkan namanya semua tu, sampailah ke atas semua tu disebutkan apa yang dia tahu, disebutkan namanya tu, clear malaikat puas hati, baru dibukakan kuburnya. Dia akan dibawa ke satu jembatan mini sirat. Di bawah tu ada gaung api neraka menyala-nyala, lubang api neraka. Dan nasib baik kau dapat jawab soalan tadi. Kau tidak, kubur kau bertukar menjadi lubang itu. Kan dapat jawab, crossover, masuklah dalam taman syurga. Allah, my Allah. Ini semua kita akan alami bila, kalau bayi-bayi saya lah, rasanya 10 tahun confirm dah. Rasanya ya. Kalau 10 tahun saya dah 65, rasanya tak jumpa lah. Dengan sekarang belum 60 aja dah macam-macam tak sihatnya, macam-macam sakitnya. Tak ujung jari, ujung siku, ujung tengkuk, tak ujung tengkuk, ujung telinga. Ada saja sakitnya hari-hari ya. Nanti daripada ujung rambut, ujung kaki akan sakitnya. Begitu ya. Nanti kita akan mati ya. Kalau bayi-bayi saya rasa 10 tahun tu confirm lah. 10 tahun tak lama tu. Kita dah hidup sekarang ni, kok cerita-cerita sekian-sekian 50 tahun yang lalu, 40 tahun masih terbayang di ruang mata. 10 tahun lagi, sikit je. 10 tahun, 1 tahun pun aku tak confirm lah. Senang cakap, mungkin besok pagi ya. Kalau yang muda-muda jangan sangka lama. Walau ada awak baru umur 20 tahun sekalipun, Allah matikan awak umur 100 tahun lagi pun, 80 tahun is nothing kalau dah masuk kubur. 80 tahun nothing kalau dah masuk kubur ya. Tak dapat jawab. Ketika itulah amalan kita yang jawab, iman kita yang jawab. Allahumma ya Allah, kami mohon bantuan-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, permudahkan kami dengan urusan kubur kami ya Allah. Redha terhadap kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Pandangkanlah kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang taat padamu. Jadikanlah kami anak-anak yang taat pada orang tua kami supaya redha oleh-Mu. Jadikanlah isteri-isteri kami isteri yang taat kepada kami supaya dapat redha-Mu. Jadikanlah anak-anak kami yang taat kepada kami supaya dapat redha-Mu. Jangan izin syaitan menggoda ahli keluarga kami sehingga mereka derhaka pada kami, membawa murka kepada-Mu ya Allah. Begitulah janganlah kami berderhaka kepada kedua mak bapak kami ya Allah, supaya jangan dapat murka-Mu ya Allah. Kami mohon tetapkan iman ya Allah. Kami mohon redha daripada-Mu ya Allah. Kami mohon pengampunan-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami dalam barzah ya Allah. Ketika itu dah tak ada palsu lagi ya Allah. Ketika itu dah tak ada nak cover-cover lagi ya Allah. Semuanya nyata di depan-Mu ya Allah. Hanya sekarang ini dengan rahmat-Mu Kau tutupkan segala perkara yang jelek itu sehingga tak diketahui oleh siapa pun ya Allah. Tapi kami pelakunya, kami tahu jelek dan jahat kami ya Allah. Dan semua dalam catatan amal-Mu ya Allah. Kami mohon redha-Mu ya Allah. Kami mohon dipandang oleh-Mu ya Allah. Supaya selamat kami ya Allah. Jangan kami kena siksa kubur ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beriman ya Allah. Selamatkan kami dalam alam barzah kami ya Allah. Tenteramkanlah kami ya Allah. Karuniakanlah mati kami itu sebagai kerihatan kami ya Allah, dan kelepasan kami daripada sengsara dunia ya Allah. Janganlah pula mati kami menjadi tempat sengsara kami ya Allah. Kami mohon padamu wahai Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang ya Karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin ya. Lagi baik siap-siap untuk tak kena soal kubur daripada siap-siap nak jawab soal kubur. Kalau tak nak kena soal kubur, baca surah Tabarak tiap-tiap malam ataupun surah Alif Lam Mim Tanzil ya. Nabi mengatakan, Nabi sebut dua surah ini, maka amalkan dua-dua surah ini sekali tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam biar tak kena soal kubur ya. Dan di sini kami ceritakan sedikit ya tentang beberapa cara orang jawab soal kubur. Sebab yang jawab tu imannya ya. Jawab tu imannya je. Jadi berbagai-bagai cara jawab soal kubur ya. Berbagai-bagai cara jawab soal kubur. Jangan kau nak nafikan kau belum masuk kubur, kau tak tahu. Ini semua dah dialami orang-orang yang meninggal dunia ya. Kemudian dapat khabar oleh orang-orang saleh ceritanya. Seperti setelah cerita yang masyhur, dua orang sahabat ahli ibadat. Maka ahli ibadat mereka berpakat, kalau salah seorang daripada kita mati, harap yang hidup bantu yang mati, tolong doakan, kirimkan bacaan. Maka betul salah seorang meninggal dunia, yang seorang tu tunaikan janjinya, dilaksanakanlah ibadat doa. Selama lepas tahun dia mimpi jumpa kawannya. Jumpa kawannya, ditanya, bagaimana kamu, apa Tuhan buat pada kamu, bagaimana kamu mengalami kematian. Dia bilang, aku mengalami kematian yang aneh, aku tak rasa yang nama mati, sebab aku mati dalam tidur. Setengah orang kalau mati dalam tidur tak rasa. Tak macam dalam tidur, tahu-tahu bangun dah macam kita lah. Tidur, tentu bangun besok dah berapa jam berlalu. Macam kadang kita nak pergi Kedah, kita tidur daripada Dingkil, kata bangun sudah Allah tak. Kok sekejap dah sampai. Pada orang yang drive tu macam-macam dia drive. Oh Allah, kita tidur bukan main punya lenyap. Begitu ya. Maka kita, orang mati dia bilang, aku mengalami mati dalam tidur. Aku mati dalam tidur. Aku tak rasa yang sakatul maut, aku tak nampak yang nama Israel, aku tak nampak yang nama cabut nyawa, aku tak tahu.
Setahu aku tidur dekat rumah aku gelap malam. Maka aku bangun tengah malam, aku sangka aku sedang bangun tidur daripada rumah aku. Rupanya aku bangun daripada matiku. Aku bangun, aku terus baca doa, bangkit daripada tidur sebagaimana biasa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Aku pun raba-raba nak cari siwak aku. Aku cari siwak aku, tak jumpa. Tiba-tiba aku nampak ada 2 lembaga depan aku. Terperanjatnya aku tanya, siapa engkau? Kami Munkar dan Nakir. Dah tak ada lagi ahyana ba'da amatana. Maha suci Tuhan yang telah menghidupkan kami setelah matikan kami. Dah tak ada hidup lagi. Sekarang kau dah mati, kau dalam kubur. Kami datang nak soal padamu. Aku punya takut, aku ulang doa tu lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Aku ulang lagi saking takutnya diulang lagi doa itu ya. Macam orang melatah lah gitu ya, takut sangat. Malaikat bilang dah tak ada lagi, engkau dah mati. Aku panggilan, aku bilang Abdurrahman. Kesian, takutan dalam kubur ya. Abdurrahman pun dah tak ada, yang ada hanya kami saja ini. Allah, maka malaikat pun berkata kepadanya, kami datang nak tanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu. Tetapi kau sudah sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kau sebut nama Tuhanmu. Dan kau raba-raba tu tadi kau nak cari siwak kan? Siwak tu sunnah Nabimu. Sudahlah, kira kau dah jawab dah. Kira dah jawab. Sekarang kita kira dah jawab. Sudah, tu ada 2 malaikat tinggalkan dia, kubur pun dibukakan 70 hasta luaslah. Hanya kerana dia berjawab Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, dan juga dia cari-cari siwaknya diraba-raba. Begitu ya. Yang jawab tu amalan kita. Jawab tu amalan kita ya, amalan kita. Dan amalan kita berbagai-bagai amalan kita. Berbagai-bagai amalan kita menjawab soal kubur. Ada seorang wanita. Dia mati dalam kubur. Kemudian dia tahu akak ni salihah. Dia tahu orang lepas mati 7 tapak orang yang iring jenazah dia akan datang malaikat. Dia kira, dan roh ni boleh kira dan dia boleh dengar. Ini tapak dia boleh dengar. Dan dia boleh dengar, dia tahu ini orang dari grup dia ke bukan. Dia kira orang yang penghabisan sudah 7 tapak. Dia tunggu, kok tak datang malaikat. Dia tunggu lagi belum datang dekat. Sampai 1 jam tak ada datang malaikat. Sampailah 4 jam. Mana dia tahu dia pakai jam ke? Roh lebih tahu daripada kita. Pengetahuan mereka lain pada kita ya. Dia pun tahu dia dah 4 jam kok tak datang, tak ada malaikat. Tanya, macam mana ni, dia dah cemas ni. Dia dah naik rimas dengan pakai kapan aja kan. Kan rimas pakai kapan lama-lama rimas tau. Mulanya sempit macam begitu. Allah, mau try boleh try ya. Allah. Tapi dalam dia gitu-gitu dia rasa dia kuit kaki dia. Boleh bergerak lah. Tadi aku dah mati dah jam semua ni, kok boleh bergerak lagi. Boleh gerak pula. Dia cuba ngiring sikit, terbuka kuburnya 70 hasta sini. Dia mengiring sini, terbuka 70 hasta sini. Dah terbuka. Biasa kubur tak terbuka kecuali selepas jawab soal kubur. Ini tak ada soal kubur kok. Tak ada, dah terbuka bila dia soal aku. Akak ni sudah keheranan. Tiba-tiba dia tengok baju dia dah cantik, dah indah. Dia tengok jasad dia dah dalam lahat. Itu yang pakai kafan tu jasad dia rupanya. Dia dah dalam alam arwah dah indah. Dan di dalam tempat yang begitu indah dan cantik, dia nampak ada taman, ada air pancur di situ. Maka dia nampak ada 2 orang wanita di situ. Dia pun menghampiri, minta maaf saudara, akak ni baru matilah. Akak tumpang tanya boleh? Boleh, kenapa kak? Akak nak tanyalah, kenapa tak ada soal kubur saja jawapannya ya. Akak ni jujur pula je. Akak nak tanya kenapa tak ada soal kubur. Kedua ni ketawakan dia. Akak tak tahu kalau masuk departmen ni memang tak ada soal kubur kak. Oh ya. Akak, apa amalan akak? Akak tak ada amalan. Akak cuba banyak selawat atas Nabi saja. Itulah dia, akak tak berkena soal kubur. Masuk departmen ni tak ada kak. Oh ya. Allah, pasal bawa selawat Nabi tahan dia, tunggu. Yang boleh jawab tak kena soal pulanya. Allah, tak kena soal. Ada cerita lagi ya. Ada cerita lagi, seorang anaknya mati kecil, perempuan. Selang berapa hari dia mimpi anaknya rambutnya kok putih. Kenapa nak? Kau kena siksa kubur ke? Tak ada nak. Tak ada pak. Kita budak kecil tak kena siksa kubur. Tapi di tanah kubur kita ada satu fulan masuk, dia kena siksa, kita semua takut sampai rambut jadi putih. Allah, sampai budak-budak pun rambut jadi putih, takut kena siksa, dengar siksa kubur. Jiran dia baru masuk sebelah, kena siksa kubur. Satu taman tu semua, yang budak pun sampai rambutnya jadi putih pasal takutkan. Pasal takutkan. Ada orang pergi malam bermimpi jumpa ahli kubur di salah satu buah taman kuburan. Mengatakan, kau tolong pergi kampung sekian-sekian, ada seorang meninggal dunia, tolong bilang janganlah bawa dia ke bumi dekat taman kami. Dia tu ahli kena siksa. Nanti kita semua ni aman tenteram kat sini. Dia masuk nanti dia menjerit-jerit, kita tak tenteram lah. Bangun tidur, Allah, aku semangat. Orang ahli kubur minta dia begitu. Maka dia pergi cari kampung sekian-sekian, betul ada orang kematian, betul namanya Fulan bin Fulan. Dia pun kasihlah alasan apa yang baik, semua minta pindahkan tempat lain, kasihlah apa alasan.
mereka tak pindahkan, dia tak tanamkan, tak kebumikan, ditanam tanam tanah kuburan yang itu ditanamkan tempat lain. Lega ahli kubur. Sampai begitu ya. Sampai begitu. Ada seorang lagi orang Badui ni PL-nya dari zaman Nabi sampai zaman sekarang tau. PL dia memang suka take advantage tau. Badui. Dia duduk di sisi makam Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Duduk. Dia baca syair. Setengah-setengah Badui sampai sekarang cakap Arabnya kita tak faham. Bunyinya macam bunyi Siam pun ada, macam bunyi Filipin pun ada, pyong nyong kah apa cakapnya begitu ya. Kita pun tak tahu, cakapnya Arab pun tidak, Jawa pun tidak. Kita cakap dengan dia pun dia tak tahu. Adalah bahasa dialek dia. Yang ada pula cakap Arabnya fusha, fasih cakapnya. Kalau cakap dengan Habib Umar dari awal sampai akhir berpantun, spontan dia berpantun dengan Habib Umar. Allah, begitu Badui ya, begitu ya. Maka ada Badui ni dia bikin syair yang indah, baca di sini makam Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Saya ceritakan ini, satu orang tak happy sebab tak tahulah agaknya ustaznya mungkin Wahabi ke apa ya. Dia bilang mana boleh, ini sudah syirik. Dah mati mana boleh syirik lah. Dah mati dalam iman dah tak ada syirik lagi ya. Maka ini Badui duduk di sisi makam Sayyidina Al-Faqih Muqaddam baca syair yang enak gubahannya. Datang Sayyidina Abdullah Ba'alawi, cucu Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Dengar, dia tengok ini Sayyidina Abdullah Ba'alawi ni wali Allah ni. Aku nak ambil kesempatan. Dia terus berhenti syair dia. Sayyidina Abdullah Ba'alawi pun mengatakan, wahai fulan, teruskanlah bacaanmu. Aku suka mendengarnya, baca. Boleh Sayyidina Abdullah dengan syarat. Apa pakai syarat pula? Badui kan suka ambil kesempatan. Kau doakan aku masuk syurga. Dia tahu ni wali dapat can doakan kabul punya ni, dapat direct lagi one to one. Sayyidina Abdullah doakan masuk syurga. Sukanya dia baca syair lagi. Dah baca separuh jalan, berhenti lagi. Oi, aku dah doakan kau, kata nak sambung tadi kau berhenti. Kalau kau dah doakan aku masuk syurga, kenapa aku nak lama-lama dekat sini? Doakan aku lekas temukan dengan apa yang kau dah doakan aku. Kalau aku doakan kau mati tau. Apa buat aku hidup kat dunia kalau sudah syurga menunggu pada aku? Sayyidina Abdullah lebih doakan, terus gelempang jatuh mati. Mati, untungnya mati dalam tangan seorang wali min aulia. Kemudian dikebumikan Sayyidina Abdullah yang uruskan jenazahnya pun semua. Dan lepas uruskan semua, Sayyidina Abdullah ketika syaf wali-wali tengok kuburnya, mukanya jadi tak tentu arah Sayyidina Abdullah Ba'alawi. Macam nak ketawa, macam nak marah. Orang tanya, kenapa Sayyidina Abdullah Ba'alawi? Kenapa muka kau, reaksi kau begitu? Bang ni Badui betul lah. Dari hidup sampai mati dia guna nama aku. Malaikat tanya dia, man rabbuka? Dia jawab, Abdullah Ba'alawi. Wa man nabiyuka? Abdullah Ba'alawi. Ini yang orang tu bilang, mana boleh man rabbuka Allah Ba'alawi? Syirik. Tak kala malaikat nak bilang syirik, dia dah mati dalam mukmin, dia tak boleh tukar lagi. Maknanya apa-apa refer to my boss, bosku. Orang kan ada bosku, sikit-sikit bosku begitu ya. Maka ini disuruh refer Abdullah Ba'alawi, tanya apa semua gitu. Ini apa, anak-anak kita ada yang pergi Hadramaut. Kita kalau pergi Hadramaut sampai Sanaa, orang-orang kita gitu tau. Orang Malaysia ni dari Pening, daripada mana asal boleh aja tau. Arti custom Arab ni tanya sama dia apa-apa pun semua jawabnya Tarim Habib Umar. Tanya, kaif halukum, kaif rihlah? Tamam, anta min Gahirah. Tanya kau dari mana? Perjalanan bagus semua. Dari Kahirah. Kan transit Kahirah apa? Jawabnya, Habib Umar. Semua Habib Umar. Arab tu sampai ketawa. Apa dalam beg kau ada? Fi syantah. Apa dalam beg ada? Habib Umar. Tak Habib Umar dalam beg. Semua Arab sampai ketawa. Ditanya apa semua, jawabnya Habib Umar belaka. Okeylah, Habib Umar lah, jalanlah. Pak ni dia orang Habib Umar. Faham pula. Apa-apa semua disebut nama Habib Umar. Apa dia tanya apa dalam beg? Oh ya Allah, aku main hantam sajalah. Begitu ya. Semua clear pula pasal apa? Habib Umar dia punya nama. Ini tadi dia tanya dalam kubur, dia tanya apa, dia kan takut tahu kena tanya malaikat punya takut dia. Dia tak tahu, dia semua dia tahu. Abdullah Ba'alawi dah, dia punya doa kabul, dia tanggung jawapan aku semua. Mana Sayyidina Abdullah mukanya macam nak marah, macam nak gitu ya. Ni orang dengar saya ceramah begini, mana boleh Allah marah buka Allahu Rabbi tu syirik. Dah matilah, mana boleh syirik lagi? Dalam kubur ibadah. Dalam kubur. Kalau Wahabi ni tak ada nak syirikkan orang dah mati pun dia nak syirikkan dia juga tau. Allah. Baik cakap tu iman dia, dengan penuh keimanan dia jawab. Maknanya refer to bosku Abdullah Ba'alawi. Malaikat faham, kau tak faham. Kau tak faham. Dia cakap dengan kau, dia cakap dengan malaikat faham sudahlah. Ya kau pula nak tak terima apa pasal? Begitu ya. Okey, dan itu cara macam-macam orang jawab. Sebab itu kita bilang, kalau orang tutur kita apal berjanji atau berjanji dia paling tidak ya, jadilah, sikit pun jadilah. Kalau malaikat tanya, apa kau tahu tentang lelaki ini? Yang tak tahu akan mengatakan, aku pernah dengar orang kata tak keluar perkataannya. Sebab dia tak tahu Nabi kita. Paling tidaklah kalau kita wa'aji paling tidak, apa kau tahu tentang lelaki ini?
Semua dia tahu nama Nabi Muhammad bila Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dia teringat berzanji. Jawablah, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Malaikat Allah, insya-Allah malaikat pun suka nanti ya. Kau jawablah, sebut Nabi, wa kana akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Kau sebut apa-apa yang kau tahu, sebut tentang Nabi ya. Apa wa baraza sallallahu alaihi wasallam, apa kau tahu kau sebut, nanti malaikat suka, malaikat jawab. Malaikat, maka ada responnya dia oleh malaikat, ada responnya oleh malaikat yang ke bawah zikrullah, dan tak akan termampu engkau untuk baca berjanji ke apa pun dalam kubur kecuali dengan macam tadi. Jawab dengan apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Jawabnya begitu. Jawabnya dengan soal itu. Tadi jawabnya dengan apa? Abdullah Ba'alawi. Itu apa yang jawab tu? Persahabatan dia, taat dia, guru dia. Jadi apa, perguruan dia tu yang menjawabkan soalan dia semua tu ya. Jadi dijawabnya begitu. Kita jawablah apa kali. Jawab kita majlis kita, ya, majlis kita kita jawabkan apa yang kita mampu, kita jawabkan. Kau tak mau jawab, suka hati kau. Saya tak mau. Saya mesti nak jawab yang betul-betul. Sayang saya sudah lupa. Nama nak baca berjanji saya tak nak. Ini bid'ah. Suka hati kau lah. Suka hati kau. Ini ada peluang ni. Ini ada peluang. Saya nak tanya siapa laki-laki ni, saya memang lupa. Sebab saya memang tak pernah sebut nama dia. Tapi nama saya nak baca berjanji tu saya hafal jugalah. 100 potong, 2 potong. Tapi tu bid'ah. Syekh Jaafar berjanji tu banyak hadis palsu. Umpamanya lah ya. Jadi tak payahlah. Agaknya kau nak suka hati kau. Suka hati kau. Kalau kena bedal pun kau juga. Kalau aku jawab. Pada aku kena bedal, Allah, bukan itu, bukan kena bedal. Rasulullah nanti sendiri sambutlah. Baik yang kau sebut nama Nabi Muhammad je. Kadang orang-orang gini macam seolah-olah dia boleh jawab soal kubur dengan sendiri. Macam dia tak pedulikan segala bantuan ini semua itu. Bantuan-bantuan daripada orang-orang hidup, bantuan pada orang-orang saleh, macam dia tak pedulikan itu semua, ya. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa hadis yang sahih. Maka ketika itu pula kedua malaikat tadi akan memukulnya dengan cokmar ya. Malaikat datang bawa cokmar, bukan dia tengok wah bawa cokmar, ini aku nak ditabalkan ke apa. Bukan cokmar macam cokmar raja-raja, cokmar untuk pentung dia, cokmar dari api. Allah. Ada satu orang ketika nak dipentung dia, malaikat datang bawa cokmar daripada api. Ketika malaikat sedang nak pentung dia, ada saudara dia kat dunia sebut almarhum fulan bin fulan. Almarhum tak apa, dirahmati, ataupun Allah yarham fulan bin fulan. Kalau orang sebut Allah merahmati dia, takkan malaikat nak pukul dia. Maka Allah sebut apa, fulan yang dirahmati Allah, Allah yarham, tu maknanya Allah merahmati dia. Terus malaikat pentung api itu padam dan malaikat tak jadi pukul dia sampai hari ini. Allah. Sebab tu kita kalau orang menikmati jangan arwah fulan bolehlah juga ya. Elok lagi almarhum fulan, almarhumah fulan, almarhumah mak saya, almarhum yai saya, Allah yarham fulan bin fulan, fulan bin fulan, kita sebutkan, sebutkan biar Allah Taala rahmatkan dia, ampunkan dosa dia. Tak jadi pukul dia, pentongnya tu terus padam apinya dan tak jadi pukul dia sampai hari ini. Ada pula orang, saya dengar pada guru saya Muhammad bin Ahmad Bagharib cerita, satu orang badui, bukan badui, orang duduk di tempat terpencil, mati bapaknya, anaknya tak tahu nak buat apa. Dia mandikan sikit lebih kurang, nak sembahyangkan pun dia tak tahu nak sembahyangkan. Maka ditunggu tak ada orang nak sembahyangkan, tak ada orang nak sembahyangkan, tak ada siapa. Dia sendirilah nampak ada satu badui jalan. Maka dia bilang, pakcik boleh sembahyangkan bapak saya? Boleh. Badui itu pun sembahyangkan. Malam dia mimpi, tengok budak-budak anak orang bukan orang baik-baik pun dapat alamat mimpi ya. Dia mimpi bapak dalam kubur dalam keadaan sejahtera, makan daging lagi. Kita kalau mimpi orang dalam kubur makan, bermakna enak dia. Makna dalam jamuan enak, di dalam jamuan enak ya. Mana guru kami Habib Ustaz Abu Bakar Bahashwan sederhana, ajar budak-budak ngaji saja. Lepas meninggal dia, saya mimpi ditarim. Tak tahu orang panggil, Abu Bakar, ada orang Singapura nak cari engkau.
Dia tengah ngadap hidangan sebanyak-banyaknya dengan telinga orang tadi. Dia nampak kita tunjuk makanan dia. Mak ni aku dah okey lah. Dan dia dengan orang tadi. Balik kepada kampung asal dia. Kampung asal dia bersama dengan atuk moyang dia. Bersama dengan atuk moyang dia. Makanan ni banyak, alhamdulillah. Guru aku dalam mewah ya. Begitu ya. Baik. Apa tadi kita tengah cerita? Budak ni mimpi bapak dia tengah makan. Dia bilang, Pak Cik Badui ni mesti wali tau. Dia satu orang saja, bapak aku punya dosa, aku semangat. Dia tahulah bapak dia punya dosa. Bapak aku punya dosa, aku semangat. Dia seorang doa saja kok bapak aku dapat makan. Mesti wali ni, mesti wali. Dia cari-cari Badui ni tak jumpa. Selang berapa lama dia jumpa Badui ni, lalu lagi tempat dia. Pak Cik saya nak tumpang tanya. Pak Cik ingat tak berapa bulan lepas Pak Cik sembahyangkan jenazah. Ini semua peluang ya. Ini peluang, ini bukan setakat cerita ya. Ini semua peluang ya. Jadi kita dapat pengampunan Allah Ta'ala. Giliran kita tak tahu macam mana punya story nanti ya. Kenapa? Pak Cik nak tanya, Pak Cik ni wali tak? Apa pula aku wali? Aku tak ada siapa. Aku ni Badui, orang kampung. Kok Pak Cik seorang sembahyangkan mayat bapak saya mimpi dapat makan daging. Sedangkan bapak saya orang banyak dosa. Oh, kalau gitu maknanya Tuhan kabulkanlah. Apa Pak Cik doa? Aku doa. Sebab doa ni cakapnya Arab. Jadi kita sembahyang Allah maghfirlahu warhamhu tu, kita nak baca apa pun boleh. Tapi dengan bahasa Arab, jangan bahasa Jawa. Bahasa Melayu pun jangan. Bahasa Arab apa, ya Allah ampunkan dosa dia. Maka Badui ni cakap, ya Allah, aku ni Badui, singkit. Aku ada seekor kambing. Singkit aku pun, kalau aku datang, aku sembelih kambing, kasih makan tamu aku. Ni sekarang dia tamu kau kasihlah di jamuan makan. Ditanggungkan gitu saja. Ibaratlah kita jumpa orang besar, kita bawakan satu orang. Ini sahabat saya tahu, saya ni orang kampung tahu. Kalau dia datang rumah saya, sate semua kasih. Ni datang rumah awak, jangan awak tak kasih dia makan. Ada gitu, dengan Allah Ta'ala cakap gitu. Ya Allah, aku ni Badui, aku singkit. Tapi kalau begitu pun kalau ada tamu, aku sembelih kambing kasih dia makan. Sekarang dia tamu kau kasihlah dia makan daging enak-enak ya Allah. Itu dia punya minta. Allah terima. Allah Ta'ala minta dia ikhlas. Allah Ta'ala terima. Betul-betul Allah kasih makan daging. Ketiran budak ni. Dia tulus ikhlas cakap dengan Allah Ta'ala. Suka tingkau, kau tak nak, kau punya suka. Sebab kau rasa kau boleh jawab sendiri, kau jawablah kalau kau boleh terjawab. Kalau aku nak. Kalau ada Badui itu sekarang aku nak jumpa dia, aku nak minta, Pak Cik Badui doakanlah aku. Siapa pun aku nak minta doakan. Begitu ya. Kalau awak rasa awak dah ahli jannah, pasal awak tak buat bid'ah, awak semua hadis sahih, belaka, konon, tengoklah boleh jawab atau tidak. Mudah-mudahan awak boleh jawab. Awak pun kita doakan boleh jawab. Kesian juga kau tak boleh jawab ya. Kita doakanlah, mudah-mudahanlah awak boleh jawab juga ya. Tapi kena taubat dululah. Kena betulkan akidah dulu ya. Baru boleh jawab. Kalau tidak, jawab. Begitu ya. Maka ketika itu pula kedua malaikat tadi akan memukulnya, menyempitkan kuburnya serta memenuhi kubur itu dengan berbagai-bagai azab dan siksa sendirian. Ketika itu dia ingat dia pernah hidup 60 tahun. Setiap pahala, setiap satu detik, kalau dia cakap satu subhanallah saja, berapa gunung pahala dia dapat. Aku rugi. Dia tengok aku pernah dosa sama orang, menyesal. Aku tengah buat ini, menyesal. Aku tak sembahyang, menyesal. Aku tak sembahyang, menyesal. Orang tinggalkan satu waktu sembahyang saja cukup untuk buat dia menggelapu dalam kubur tak tentu arah ya. Sementara nak tunggu malaikat datang tanya marrabuka, belum tanya lagi ya. Ketika itu malaikat akan kuak-kuak tanah kubur dengan siungnya. Jelma depan mata dia, marrabuka. Dia sementara nak tunggu malaikat datang tu, dia punya tak tentu arah. Kalau ditinggalkan satu waktu sembahyang, macam mana kalau bertahun-tahun tak tinggal sembahyang? Astaghfirullahalazim. Lepas itu lepas sembahyang doa, Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, terima. Dah sembahyang pun minta terimakan sembahyang kami yang sesempurnanya ya Allah. Minta ya, kalau di reject oleh Allah Ta'ala, it's as good as not sembahyang. Kalau Tuhan tolak, bermakna macam orang tak sembahyang lah, kosong pahalanya ya Allah ya. Nanti dia tahu bahawasanya di alam sini mana anak dia, mana isteri dia, dan dia tahu di alam sini ada mak dia, ada bapak dia, ada abang dia, tapi kenapa tak jumpa mana di dalam tempat simpanan ya. Di dalam tempat simpanan tak jumpa siapa-siapa lagi sampai bila-bila, sampai hari kebangkitan nanti baru jumpa manusia. Sendirian dipukul oleh malaikat pagi, petang, siang, malam ya. Adapun si mukmin yang tetap serta lurus perjalanannya atas keimanan dan ketaatan pada masa hayatnya, maka kedua malaikat tadi akan menggembirakannya dengan berbagai-bagai berita baik. Kuburnya dilapangkan serta dipenuhi dengan cahaya dan kenikmatan. Semua amalan salihnya dari sembahyang, sedekah, puasa, bacaan Al-Quran, zikrullah akan mengiringinya dan mententeramkannya serta menghalangnya daripada berbagai-bagai ketakutan dan bencana ya. Betul ya.
Yang ada nanti apabila dah jawab semua, dah jawab, dah settle semua, dah jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi semua, dah jawab semua, lelaki ni adalah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, semua dia dah jawab semua, dia akan tanya malaikat pula. Malaikat dah settle semua, dah habis, dah habis. Aku balik ya. Aku balik. Tengok yang nama kubur tu menakutkan ya. Dia tahu nama kubur tu dipisah dengan anak isterinya semua. Aku balik ya. Dia masih ingat dia masih ada rumah, masih ada keperluan. Tak boleh, kau tak boleh balik. Habis aku ada anak, aku nak hantar anak aku sekolah. Macam-macam dia beri alasan. Mak aku tengah demam. Habis isteri aku macam mana nafkahnya. Habis ayam aku siapa nak kasih makan. Habis Allah macam mana itu dan ini. Tak boleh, kau dah mati. Aku nak balik, aku nak balik, aku nak balik, aku nak balik. Merayu-rayu dia minta. Tiba-tiba dia nampak satu lembaga yang cantik, indah. Sudah tenang, kami temankan kamu. Lapang dadanya, tenang. Awak siapa? Kami salatmu. Nampak meneman dia. Jinak hatinya. Nanti dia resah-resah, datang puasanya. Nanti dia tenang, tengah tenang-tenang datang satu lembaga, tak terekam dia, itu dosa dia yang masih ada lagi. Datang satu amalan, datang satu makhluk lain pulaknya, pukul ini lembaga, lari terus, tak dapat apakan dia. Awak siapa pula? Amal baiknya. Adalah amal baik ya, yang mengimbangi dosa itu tadi, datang menghalangnya. Untungnya, kalaulah itu kita kubur kita ya. Kalaulah itu kubur kita ya Allah. Dagang piatu dalam liang lahat ya Allah. Dagang piatu tak ada siapa nak mengadu ya Allah, kecuali daripadamu saja ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan biarkan kami sendiri ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Pindahkan kami ke kubur dalam keadaan bahagia dan selesa ya Allah. Kami mengaku dosa kami banyak ya Allah. Kami mengaku salah kami banyak ya Allah. Kami mengaku kami tidak hargai keimanan yang telah kau berikan kepada kami, sehingga kami melakukan ceroboh terhadap dosa-dosa, perkara-perkara keimanan. Dengan melakukan dosa-dosa kami melakukan ceroboh terhadap agama-Mu ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Jangan siksa kami dalam kubur kami. Engkau Tuhan Maha Perkasa, Engkau Tuhan Maha Bijaksana, Engkau Tuhan Maha Bebas nak buat apa, nak tindak atas hamba-Mu yang bersalah. Kau bebas nak siksa siapa jua pun ya Allah. Namun rahmat-Mu luas, wahai Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon pengampunan-Mu ya Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-gabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Kubur itu merupakan satu taman daripada taman-taman syurga, ataupun satu lubang daripada lubang-lubang api neraka ya. Kubur sama ada taman syurga ataupun lubang api neraka. Sendirian tau. Sayyidina Umar kalau ingat tentang kubur, dia punya takut. Dia bilang pasal apa? Mahsyar tu pun takut juga, tapi ramai-ramai orang. Neraka pun takut juga, tapi ramai-ramai. Kubur sendirian tau. Sendirian. Terus bertukar. Bayangkan sekarang tengah ada kawan, ada panas boleh pakai kipas, ada hidangan, ada apa semua. Masuk terus sendirian. Sendirian dan kena azab dan siksa dan malu dan aib. Ingat dia selalu dia sebut dia. Apabila kita mati, orang bilang dah tak ada lagi. Yang tak ada cuma apa? Dunia tak ada, harta tak ada, makan sedap-sedap macam sekarang tak ada, anak isteri tak ada, rumah besar tak ada, kebun tak ada, geran tanah tak ada, sertifikat PhD, Masters kau tak ada, jawatan kau jadi manager, jadi engineer tak ada. Semua tu tak ada. Yang ada apa? Yang ada roh engkau. Dan kau orang bilang arwah bapak dah tak ada. Engkau tahu bapak masih ada nak, bapak masih ada sekarang ni, bapak masih ada. Tolong cari bapak, tolong korek bapak, tolong selamatkan bapak. Dari benteng dengan benteng yang kukuh tak boleh keluar lagi. Kita tahu kita masih ada. Apa lagi masih ada? Lapar masih ada, haus masih ada, takut masih ada, ngeri masih ada, sedih masih ada, pedih masih ada, sunyi masih ada, sepi masih ada, malu masih ada, sakit masih ada, derita masih ada. Kalau tak ada rahmat. Kalau ada rahmat, makanan bahkan lebih ada, teman lebih ada lagi, selesa lebih ada lagi. Jangankan dah mati dah habis cerita ya. Bahkan dah mati tu yang tak ada cuma kehidupan sekarang, tetapi di sana macam-macam masih ada lagi. Kita rasa sekarang kalau kena pukul macam mana sakit, sana sakitnya lebih lagi. Kita rasa kalau kena tengking malu, sana lebih malu lagi. Rasa kalau sendirian macam mana, sana lebih sendirian lagi ya. Dalam kubur tu semuanya masih ada. Semuanya itu masih ada. Jangan kita ingatkan tidak ada. Masih ada, cuma tak ada yang nak menyelamatkan kita saja tak ada.
menyelamatkan kita, amalan kita, iman kita. Itu tak ada dari sekarang, ketika itulah tak ada juga. Ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu manzaran illa wal gabru afdha'u minhu. Tiada satu pandangan yang aku pernah lihat melainkan kuburlah yang paling dahsyat daripadanya. Kubur berdahsyat. Apa pandangan? Nabi pernah nampak dalam masalah Mi'raj, macam-macam pandangan kan. Kubur paling dahsyat. Kenapa ya? Sebab kalau ke akhirat tu kira dah season lah orang bilang. Kubur tu bertukar daripada alam begini kepada alam begitu. Sebab itu dia punya pasal apa paling dahsyat? Kontrasnya daripada alam dunia yang begini dirasa enak, semua ada pembantunya, semua boleh tolong dia semua. Orang drive dia ke sana kemari semua. Allah kat kubur sendiri ya. Allah sendiri ya, takut ya. Takut sendiri dalam kubur, palinglah takut sekali. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ya, apabila ketika berada dalam perkuburan, beliau senantiasa berada di kawasan perkuburan, beliau senantiasa menangis hingga membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanyai orang, ketika engkau mengingati syurga dan neraka, engkau tidak pernah menangis seperti ini, apa sebabnya? Maka beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-gabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanjah minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kubur itu merupakan tempat pertama daripada penempatan akhirat. Siapa yang terselamat di situ, maka segala perkara sesudahnya akan menjadi lebih mudah dan ringan. Namun jika tidak berjaya, maka sesudah yang pada itu adalah lebih dahsyat lagi. Kubur adalah stesen pertama, babak pertama daripada babak akhirat. Selamat dalam kubur, selamatlah segala-galanya sesudah itu. Tak selamat dalam kubur, maka segala-galanya sesudah itu lebih payah dan susah lagi. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Baca lagi sikitlah, tinggal lagi satu ayat lagi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, inna lil gabri daghtatan walau ahadun naja minha la naja. Sa'ad bin Mu'az, sungguhnya di kubur itu ada suatu himpitan. Jika seorang terselamat daripadanya, nescaya selamatlah daripadanya Sa'ad bin Mu'az. Pada hari wafat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, arasy Tuhan pun bergoncang. Ya Allah, bagaimana Sa'ad bin Mu'az tak kena himpitan kubur ya. Ketika himpitan kubur, semua orang akan rasa himpitan kubur, sama ada dia kepit ataupun seperti ibu yang kepit anaknya. Rasulullah hadir di kebumian, lepas itu Rasulullah menangis, kemudian Rasulullah tertawa. Sahabat bertanya, kenapa tadi Rasulullah menangis kemudian tertawa? Nabi bilang, tadi mayat tu kena himpit, dia takut, dia menjerit, maka Rasulullah sedih, Rasulullah nangis. Kemudian kubur lepaskan dia, mayat tu pun lega, maka aku ketawa. Siapa tu? Siti Zainab anak Nabi. Siti Zainab anak Nabi kena kepit dengan kubur, dia takut kalau kena azab ya. Maka menangis dia, dia menjerit takut, belum kena azab dah menjerit. Rupanya bukan kena azab lah, dikepit sikit saja begitu ya. Dan Nabi menangis takut kalau anaknya kena siksa kubur. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah ampun segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah rabbil alamin.